Najmi tanya, nak jual secara offline macam mana tuan? Apa ayat terbaik yang kita nak guna? Okey. Nak jual secara offline, ayat yang terbaik. Sebenarnya benda ni saya dah banyak kali cerita tau masa live saya. Itulah, tapi silap lah. Saya tak jadikan dia dalam bentuk video. Kalau saya jadikan dalam bentuk video, saya tak payah ulang kan cakap. Tapi tak apa. Kalau tuan-tuan nak buat secara offline, maksud saya ni offline ni adalah yang mana tuan datang jumpa dia, tuan berborak dengan dia, so macam mana tuan nak start lah, nak cerita. Saya cadangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan berborak dengan orang, macam mana tuan-tuan nak start jual, singkat ataupun nak ajak orang buat bisnes, senang saja tuan. Mulakan dengan soalan. Itu key dia. Mulakan dengan soalan. Kalau tuan-tuan nak jual singkat, tuan-tuan mulakan dengan soalan apa? 2 soalan. Ingat catat saya cakap. Kalau tuan-tuan nak jual singkat, mulakan dengan soalan. Sama juga kalau tuan-tuan nak ajak orang tu buat bisnes, mulakan dengan soalan. Ini saya cakap cerita situasi dia waktu offline. Tuan-tuan jumpa dia, berdepan dengan dia. So kalau nak jual singkat, mulakan dengan 2 soalan. Salah satu pun tak apa. Yang pertama, tanya dia, bang, abang top up berapa sebulan? Tanya soalan. Saya rasa dalam banyak-banyak lah experience saya kan, kalau saya close offline dengan orang kan, saya rasa tanya soalan adalah yang paling efektif sekali. Tanya soalan. Daripada kita start approach dia, Assalamualaikum, nama saya Hafiz, saya datang ni saya rasa tak efektif. Sebab orang dah, bila dengar dia macam tu, orang dah takut. So better tuan mulakan dengan soalan. Bang, abang sebulan top up berapa bang? Macam tu. Okay. Lagi bagus kan kalau tuan-tuan tengah bercakap dengan dia waktu tu tengah mengadap handphone. So kalau tuan-tuan dia tengah mengadap handphone, kalau tuan-tuan tanya pasal dia top up, maksudnya tak adalah lari tajuk sangat. Ini entah dia tengah dia baru lepas solat, tiba-tiba tuan terus tanya, bang, abang top up berapa sebulan? Memang dia pelik kan. Jadi waktu dia tengah pegang handphone is the best lah situasi dia. Okay. So tanya dia top up berapa, itu soalan pertama. Soalan yang kedua yang tuan-tuan boleh tanya dia adalah, internet abang macam mana, laju tak? Saya banyak kali lah cerita benda ni. So, 2 soalan tuan-tuan boleh tanya. So, daripada soalan tu, kalau jawapan dia lebih kepada positif, tuan-tuan tak payah kacau dia. Tapi kalau soalan dia lebih kepada negatif, tuan-tuan boleh kacau dia. Saya bagi contoh. Positif tu macam mana soalan dia? Contoh, tuan top up berapa sebulan? Oh, saya tak top up banyak. Sebab singkat ni sekadar nak hidup je. Jadi, sebulan tu lebih RM10. Maksudnya below than 50, bawah 50, 30 ke sebulan ke, 20 ke sebulan ke, saya cadang, nasihatkan tak payah kacau dia. Tak payah teruskan lagi. Sama juga, kalau dia bagi jawapan yang positif daripada segi, itu, maksud saya jawapan yang negatif lah, itu jawapan negatif kan, negatif. Kalau daripada segi speed pun kita tanya dia bagi jawapan yang negatif, contoh negatif tu dia tanya macam mana? By the way, Tuan Sulaiman, tolong record part ni supaya tuan boleh jadikan Zoom meeting ni part ni macam mana cara teknik nak menjual secara offline. Record Okay, so kalau kita tanya pasal kelajuan singkat bang macam mana? Okay, laju bang internet. Kalau dia bagi jawapan negatif, contoh apa? Negatif ni dia cakap internet saya okay bang, laju, setakat ni saya guna saya puas hati lah. Kadang-kadang belum sempat tekan, baru niat je dah keluar dah. Contohlah kan macam tu kan. So itu maksudnya jawapan ni negatif lah. Kita jangan kacau dia. Tetapi kalau 2 soalan kita ni dia bagi jawapan yang positif, jawapan positif macam mana? Contoh, bang abang top up sebulan berapa bang? Sebulan saya top up dalam RM50. Sebulan saya bayar bil RM60. Sebulan saya bayar bil RM70, RM80. Contoh kan baru-baru ni Tuan Arifin dia ada close seorang kawan dia ni, sahabat dia, nama dia Tuan Bukhari. Tuan Bukhari kan. Jadi Tuan Bukhari ni dia bagi tahu saya bayar bil. Sebulan bil saya dalam RM65. So itu jawapan positif. So bila jawapan positif, kita boleh korek, kita boleh kacau dia. Inilah maksud saya yang positif tu. So bila dia bagi jawapan positif macam ni, apa yang tuan-tuan perlu buat? Tuan-tuan fokus kepada soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua tu apa? Barulah tuan-tuan tanya dia. Okay, kalau kita cakap pasal top up kan, contoh saya bayar bil sebulan RM65. Okay, macam ni bang. Okay, macam ni bang. Saya cadangkan lebih baik abang pakai sikat Tuan Wow ni, sebab Tuan Wow ni sebulan abang top up 50 je dah cukup. Sebelum ni abang pakai 65 setiap bulan, lepas ni abang pakai 50 setiap bulan, abang jimat RM15 sebulan. Setahun abang dah dapat jimat lebih kurang dalam RM200. Bolehlah abang guna duit tu untuk abang nak bayar ke apa-apa ke, abang nak guna untuk makan ke, abang boleh jimat ke apa ke. Daripada abang bayar macam tu je, sama je abang guna. Itulah teknik dia.
So teknik paling efektif adalah kita tawarkan dia penjimatan. That's why kita kena tawarkan dia penjimatan apabila dia guna lebih daripada 50. Sebab plan kita yang terbaik adalah 50 ke atas. Okay. Alright. So itulah teknik dia. Dulu sama juga macam saya close mak saya, bapak saya dulu kan. Mak saya bayar bil 150. Tak perlu banyak. Close deal dalam masa 2 minit je. Mak bayar bil berapa? 150 sebulan kan. Okay, tak apa mak. Lepas ni mak tukar sikat Tone Excel dulu, Tone Excel kan. Mak bayar RM50 je sebulan. Jimat RM100 sebulan mak. Setahun mak jimat RM1,200. Mak bolehlah buat benda tu banyak benda. Kalau mak tak nak pun mak bagi habis. Dulu saya cakapkan. Terus tukar. Tak banyak soalan. Asalkan kita bagi jaminan kat dia. Lepas ni dia guna dengan nilai yang macam tu lebih murah, dia boleh guna macam biasa. Nombor lama boleh kekal. Settle masalah. So, tawarkan perkhidmatan. Kalau daripada segi high speed internet, macam saya cakap tadi kan, high speed internet kan. So, apa yang tuan-tuan boleh tawarkan dia? Kalau dia cakap internet dia tak adalah laju sangat. Biasa-biasa je bang, slow. So, apa soalan kedua yang kita perlu tanya dia? Ini berkaitan dengan speed tau. Apa yang soalan kedua kita boleh tanya dia adalah, bang, tak apa bang. Boleh saya ajar abang macam mana abang nak check internet abang laju ke tak? Itu soalan kedua dia. So, bila dia cakap boleh, apa yang tuan-tuan perlu buat? Tuan-tuan buka fast.com dia. Dan tuan-tuan buka fast.com tuan-tuan. So daripada situ, tuan-tuan comparekan internet kelajuan dia dengan internet kelajuan tuan-tuan. Sebab fast.com ni fungsi dia untuk cek kelajuan. Jadi daripada situ, biasanya kalau dia dah cakap singkat dia tu biasa-biasa, tak ada laju sangat, confirm lah bawah 10 Mbps. Takkan dia cakap internet aku biasa-biasa dia tak ada laju sangat, tiba-tiba buka 100 Mbps, menipulah kan. So, of course bawah 10 Mbps. So bila dia buka, tuan-tuan punya lagi laju, biasanya peratus untuk close tu sangat senang. Contoh, tuan-tuan dah tunjuk kan, tuan-tuan punya lagi laju kan, daripada situ tuan-tuan bagi deskripsi. Okey bang, abang nampak tak? Beza saya punya dengan abang punya. Abang punya 3 Mbps, saya punya 18 Mbps. Sebab tu saya punya laju bang. So cara dia bang, abang kena pakai SIM card yang tak ada speed cap. Abang kena pakai SIM card yang dia tak sekat kelajuan. So daripada situ bang, baru lepas ni abang guna SIM card confirm puas hati, abang guna internet confirm puas hati. Tak ada ada loading, buffering. Macam tu bang. So itulah cara kita close. Selebihnya tuan-tuan nak cakap tu, tuan-tuan boleh goreng. Tak ada benda yang tak ada sesuatu percakapan yang fix pun yang tuan-tuan kena cakap ikut flow macam tak ada. Lebih ni tuan-tuan goreng lah. Tuan-tuan nak cakap baki data boleh carry forward ke, tuan-tuan nak cakap ada value insurans ke, hairat kematian ke, SIM card ni harga RM12, saya bagi abang RM10 je. Lepas ni abang bagi je saya RM10, abang daftar SIM card tu, nanti abang akan dapat kredit RM10. Itu suka hati korang lah. Yang penting mulakan dengan 2 soalan tu dulu. Kan? Kalau nak cerita pasal speed, tanya pasal speed dan boleh tak saya tengok internet abang macam mana, nak tahu laju ke tak, fast.com. Selepas tu, kalau ternyata korang memang menang dari segi speed, lenjan, confirm close punya. Suruh dia keluar RM12 je bang. Sama juga pasal yang keempat tu. Ini untuk daripada segi ajak orang guna SIM card, jual SIM card. Okey, itu yang pertama. Yang kedua apa? Macam mana tuan-tuan nak buat offline, nak ajak dia buat bisnes pula. Okey, dia sama juga. Mulakan dengan soalan juga. Tapi soalan dia apa? Soalan dia yang paling sesuai adalah pertama, bang, macam mana bang bisnes? Okey, itulah soalan yang pertama. Itulah dulu saya buat dulu. Okey. Siapa saja kita jumpa, starting kalau kita nak borak dengan dia apa kan, bang, macam mana bang bisnes okey? Kalau dia kerja, tanyalah bang, macam mana bang kerja okey? Macam tu. So dia akan cakap apa positif atau negatif dia. Kalau dia jawab yang negatif tu, contohnya, oh bang, okey bang, saya ni sampai duit banyak dah tak boleh handle lah. Tak tahu nak buat apa dengan duit. Kalau itu kau tak payahlah kacau dia kan. Tapi kalau dia bagi jawapan yang positifnya, contoh, dia kata, boleh lah bang, biasa-biasa lah bang. Macam tu kan. So korang boleh terus mulakan dengan soalan yang kedua. Apa soalan kedua? Bang, apa tak ada plan ke nak tambah bisnes? Ataupun kalau dia memang tak pernah buat bisnes, dia kerja. Kebetulan dia kerja buat pandang kan. Bang, abang tak ada tambah, tak ada plan ke? Abang nak tambah duit ke? Abang nak buat extra income ke? Abang tak ada plan ke? Itulah soalan kedua ni. Kalau dia bagi jawapan yang negatif, jangan kacau dia. Contoh jawapan negatif apa? Tak adalah bang, saya tak ada plan lah bang. Saya ni pun, untuk pengetahuan bang, saya ni anak datuk. Contoh kan. Itu negatif lah. Sebenarnya tak payah kacau dia. Tapi kalau dia bagi jawapan yang positif, contoh, ada bang, memang ada. Saya memang ada plan nak cari income, tapi saya tak tahu apa benda. So kalau dia bagi jawapan macam tu, maksudnya dia kata, ada bang, ada plan nak tambah income ni, tapi itulah saya mencari, tak tahu buat apa. Daripada sini tuan-tuan, kalau dia bagi jawapan tu tandanya positif, baru masa tu tuan-tuan promote.
Itulah cara dia macam mana kita nak start masuk. Apa yang kita boleh cerita? Korang cerita lah. Cerita je 3 je. Dalam peluang ni kalau nak ajak buat bisnes, 3 benda je. Yang pertama, kan kita boleh cerita yang pertama adalah modal. Bisnes tuan luar ni kelebihannya modal dia kecil. Kan? Macam ni abang. Kita ada satu bisnes, kan. Bisnes ni bang, untuk abang nak mulakan, modal dia sangat kecil. Modal dia RM12.50 je. RM12.5 je bang. Dengan RM12.5 ni, okay, abang dah boleh mulakan bisnes. Abang jadi pengguna produk dia, kemudian abang dah boleh jalankan bisnes. Modal abang RM12.5 je bang. Nampak? RM12.5, RM12 kesuka hati korang lah. Itu, korang kena sentuh ketiga-tiga kelebihan itu. Modal. Kan? Apa-apa jadi pun, abang tak ada masalah lah. Sebab modal dia RM12 kan. Abang boleh cukup benda tu, benda ni, rezeki abang. Yang kedua apa? Repeat sale. Kelebihan kita yang kedua bisnes kita adalah repeat sale. Repeat sale tu dari segi macam mana? Contoh, tuan-tuan boleh cerita kan? Abang jadi pengguna produk ni, kerja abang jual produk dia. Abang buat promosi, abang pasarkan produk dia. Abang ajak orang guna produk dia. So bang, produk dia ni produk keperluan bang, iaitu SIM card. So setiap kali orang ni lakukan top up, company akan terus bayar abang duit. Company akan terus bagi abang royalty. Company akan terus bayar abang commission. Macam tu. Jangan kita sebut bila abang daftarkan orang tu top up abang dapat commission. Jangan cerita macam tu. Seolah-olah macam kita mentera darah orang tu kena top up. Jangan. Tapi kita cakap bila orang top up, company bayar abang duit. Macam tu teknik dia. So bila kita cerita macam ni, kan baru kita cakap, abang bayang abang, berapa lama agak-agak dia akan guna handphone? Abang rasa berapa lama dia guna handphone? Sampai bila-bila? Saya tanya abang sendiri, abang dah guna handphone berapa lama? Sejak daripada umur berapa? Sekarang abang dah umur berapa? Dah 5 tahun bang, sebulan abang top up apa? 50. Setahun dah 600. 5 tahun, abang dah pakai lebih kurang dalam 2,500 dah bang. Contoh macam tu lah. 3,000 dah abang dah pakai. 3,000 duit abang dah hangus abang bayar macam tu. Abang bayar je. Abang rasa abang akan guna handphone sampai bila? Sampai bila-bila kan? Maknanya setiap bulan abang terus hanguskan duit abang. Dalam bisnes dia bang, abang ajak orang guna SIM card tu, orang tu akan buat benda yang sama. Dia akan terus top up. Abang tak payah halang dia. Dia akan terus top up di mana-mana saja. Abang tak peduli pun. Dia top up di mana-mana saja, abang akan terus dapat duit. Repeat order. Abang tak payah paksa dia untuk dia beli produk abang, buat rayu-rayu, keluarkan jenis-jenis makanan yang lain, jenis produk yang lain untuk bagi dia minat repeat order. Tak payah. Dia akan terus top up bila dia dah tahu guna. Jadi abang akan terus dapat duit. Nampak? Itu repeat order. Yang ketiga apa? Tak ada KPI. Bila abang cerita bisnes ni paling santai bang. Abang buat apa kerja? Abang pandang, abang kerja macam biasa. Orang top up tak pasal-pasal, abang duit masuk dalam akaun bank abang. Kan? Abang tengah tak buat, abang tengah busy, tiba-tiba abang buat bisnes, abang dah ada commission, lepas tu abang kena berhenti kerja, duit tetap jalan bang bisnes ni. Sebab orang terus top up, abang terus dapat. Dia tak ada KPI, abang kena sentiasa buat sales. Dia tak ada KPI, abang kena kerja cukup bulan baru abang dapat gaji. Dia tak ada KPI, abang kena sentiasa buka kedai baru abang dapat duit. Tak ada, dia tak ada KPI, abang tak buat pun tak apa. Tapi abang terus dapat duit. Jadi, tuan-tuan kena fokus kepada cerita 3. Kalau tuan-tuan buat offline, nak ajak orang buat bisnes, cerita 3 benda ni je. Jangan cerita benda lain. Sebab ini je kelebihan produk kita, bisnes kita. Modal kecil, repeat sale tinggi, tak ada KPI. Kalau kita nak cakap bisnes part-time ni, pasal bisnes part-time, bisnes yang betul-betul part-time, wow lah tuan. Wow lah. Sebab apa? Sebab dia memang betul-betul part-time. Engkau tak buat pun kau tetap dibayar juga. Mana ada bisnes part-time yang kau tak buat kau dibayar? Tak boleh. Sampai satu tahap, mungkin peringkat awal kita tak buat pun kita dibayar. Tapi dia ada limit dia. Sampai satu tahap, mungkin 6 tahun kau dah tak dibayar. Ataupun mungkin sampai satu tahap, bila commission kau dah besar, kau kena juga ada buat sign up sikit, ada buat sale sikit, baru kau dilayak bayar. Tapi dalam Tok Luar memang betul-betul part-time je. Memang tak ada, santai. Abang, saya bagi contoh dekat abang kan. Kita boleh bagi contoh kan. Kalau abang daftar bisnes ni, abang daftarkan 10 orang dia guna SIM card ni. Setiap bulan company akan bayar abang commission bersamaan dengan lebih kurang dalam RM50, RM60 macam tu. Abang dah boleh gunakan duit tu untuk bayar cost top up SIM card abang sekarang. Lepas ni abang dah tak bayar-bayar. Tiap-tiap bulan company bayar, maknanya abang punya top up handphone percuma semua hidup. Abang dah tak payah bayar top up dah. Kita boleh bagi gambaran macam tu untuk nampak kalau orang minat pun. Aku daftarkan 10 orang tu sekali je, aku akan dapat duit sampai bila-bila. Bila saya cakap pasal repeat sale, tuan-tuan kena cakap pasal buat sekali je, untung berkali-kali.
Poin nombor 2 repeat sale tu, tuan-tuan kena cakap banyak kali pasal tu. Buat sekali je untuk berkali-kali. Sebab orang memang suka benda tu. Rakyat Malaysia memang suka benda tu. Rakyat Malaysia suka yang aku invest sekali je, lepas tu nanti bulan-bulan duit masuk. Rakyat Malaysia suka macam tu. So tuan-tuan fokus kepada cerita macam tu. Cuma cerita-cerita ni adalah yang real punya lah. Benda ni yang nyata punya. Bukannya kita main yang main-main punya kan. Memang betul. Kau jual sekali, orang tu top up berkali-kali, setiap kali tu kau terus dapat duit. Kau jual kat dia sekali je. Mana ada kita ajak dia guna setiap bulan tukar-tukar singkat kan? Sekali je. Jadi tuan-tuan main 3 benda tu. Selepas dah tuan-tuan sebut 3 benda tu, apa yang tuan-tuan perlu buat? The last part adalah tunjuk bukti lah. Tunjuk bukti. Kalau tuan-tuan cerita je, dia ya tak ya je. Cerita nak hype je kan. Tapi betul ke tak betul? So the last part adalah tuan-tuan kena tunjuk bukti. Buka portal, buka apps, tunjuk tuan-tuan punya commission. Ni saya tunjukkan dekat abang bukti bang. Saya dapat contoh tuan-tuan tunjuk commission tuan-tuan 300. Ini bang 300 saya dapat ni bang. Ini orang top up bang. Bukan saya kena jual singkat. Saya tak jual pun tak apa. Tapi tiap-tiap bulan orang top up. Tiap-tiap bulan saya tu dapat income. Ini duit saya santai bang. Dia orang top up tak pasal saya dapat. Betul bulan lepas saya dapat lagi. Bulan lepas saya dapat lagi. Macam tu je. Abang nak tahu tak bisnes saya berapa saya mula? RM12 je bang. Sekali je. Tapi bulan-bulan saya dapat. Kalau abang boleh dapat 300, tahun abang boleh dapat RM4,000. Modal berapa bang? RM12 je. Macam tu lah teknik dia. So tuan-tuan kena tahu, inilah teknik macam mana tuan-tuan nak buat offline daripada segi ajak orang buat bisnes dengan ajak orang guna.